Okay, so sebelum kita start review Fibo, cikgu, yours was the Euro USD. Gold nantilah jap, gold tengah sendu tu. Let me check. Yours was from where did you pull? Turun naik balik. So you pull from here to here. Okay. Then okay, let me take new one lah. Kita buka chart baru, kosong sikit. So Euro USD. So from here to here that dia tadi tarik. Lepas tu dia bounce just nicely kat 61.8. Dan kemudian it's not doing good. Dia tak lepas level kosong lagi. So if let's say today, by the end of today, kalau dia tak lepas bahagian zero level ni, bermaksud market tak naik begitu tinggi lah. Tapi walaupun nampak cantik uptrend dia, still a good uptrend. Just that is not strong enough lah. Okay, dia punya point semua cantik, 1, 2, 3, 4, 5 cantik. Semua all the points are nice. Just that the market is not strong enough. Pukul 9 pun dia dah start turun. So it's not a good sign lah for the euro. So kalau dia tembus bawah 23 ni, then you close first for today lah. Then tomorrow we sambung balik because it will bounce roughly at here. Dia akan pergi kat sini lah. So contoh it will do something like that. Okay, it will go here for today. Then barulah dia sambung naik balik. So what you need to do is you need to plot another Fibonacci. Since this one dah habis. Okay, then for tomorrow you have to plot another one lah. Macam tu. Okay, just plot another one. Oops. Plot another one, then kita tengok tomorrow apa dia buat lah. Okay. Gold jatuh, nak masuk buy, takut still uptrend. Yes, it is still an uptrend. You try to do this channel as well on your chart. Okay, so if it doesn't break below here, or the worst comes to worst, if it breaks below today's low, kalau today's low ni kalau tak break, still selamat lagi lah. Yeah, still an uptrend for tomorrow. Gold, mana gold? Let's see, gold buat apa? Ada 70 pips. Masih uptrend lagi, cuma ni dah dekat-dekat dengan low kemarin, so tak cantik sangat. EJ ya kak? Okay, boleh. Kita tengok EJ. So, RM1 ni. Why does it look weird? Tengah kan? Nampak pelik sikit. Dia turun sikit. So, dia tak dia tengah nak cuba break bawah tu lah, low sini. So, kalau dapat tembus baru turun. Kalau tidak, dia bounce balik naik ke atas lah. Okay, so tapi okay, you have to remember, kena ingat malam ni FOMC malam ni pukul 2 tonight to ke 2.30 3 pukul 3. Nah, 2.30 kita ada FOMC. So anything can happen to the market lah at the moment. Okay, so siapa yang rasa nak tunggu boleh tunggu 2.30. Siapa yang ada position, kalau boleh tutup dululah for today. Meeting secara berjarak. Hari tu Powell punya speech kelakar, dia kat rumah, pengacara kat rumah masing-masing.
Kelakar tengok. So boleh cuba FOMC, meeting FOMC secara Zoom tengah aging. Okey lah. EJ. Euro JPY. FOMC memang untuk US kak, tak ada bukan untuk negara lain. Dia bank US dia nak tengok apa yang dia perlu buat untuk kukuhkan ekonomi. EJ sekejap. Yen buat apa? What is yen doing? Yen tengah lemah. Yen lemah, EJ naik, Euro kuat, EJ pun naik. Okay lah, so just nice. Since Euro, USD, Euro strong, lepas tu USD JPY yen lemah, so bermaksud Euro JPY market is uptrend. Okay, cuma market dia tak banyak sangat gerak lah. Semalam pun 50 pips, hari ni pun 50 pips, so movement dia is on the average. Yang sedap is around 100 pips lah. This is sedap. Okay, so for today, uptrend, so semalam dia dah retrace, maknanya breakout retrace, so hari ni breakout, so kita tunggu dia retrace, baru kita sambung buy untuk EJ. Okay, so dia akan turun sikit lah. Tengok berapa rendah dia boleh turun. Okay, so kalau ikut trend line, kita cantikkan balik. Kalau ikut trend line, mungkin dalam level 76 ke 61 ke. Okay, lebih kurang gitulah for today. Dia akan turun lebih kurang kat situ, and tomorrow dia akan naik balik. Tapi because tomorrow is Friday, so movement tak begitu banyak lah nanti. Okay, so tomorrow most probably banyak akan close position. FOMC effect pada Euro, dia effect pada US kak. Kalau US strong, Euro USD turun. Macam tu, dia bukan direct effect pada Euro. Okay, dia akan effect kepada USD sebab FOMC tu US punya, bukan negara lain punya. Oh, hari ni ramai. Okay, so welcome everybody. Before we start, kita ada lagi 3 minutes. Before we start, kepada yang baru masuk apa semua, welcome kepada yang baru masuk. Kalau ada soalan boleh tanya kat dalam chat. Kalau tak dengar suara saya, boleh saya suruh saya adjust suara saya lagi. Okay, so hari ni kita akan belajar indicators. Okay, so I think I'll teach you, 1, 2, 3, 4 indicator lah. Tengok berapa sempat kita belajar. 3 to 4 indicators. So indicator tu indikator yang bukan custom lah, yang memang dah ada kat dalam setting kita. So tak perlu risau, tak perlu adjust apa-apa, tak perlu beli daripada orang. Okay, so these are all default indicators that we'll be using. Okay, so setiap different indicators dia akan ada different fungsi. Okay, so selalunya kita akan tengok dua yang besar ni lah. Okay, so this is the indicator folder. Okay, so kita ada trend dan kita ada oscillators. These are the two main families. Okay, so trend ni maknanya untuk market yang tengah trending lah. Alright, so trending market which is an uptrend or downtrend. Okay, so both are trend markets. So bermaksud kalau kamu tengok chart, contoh let's say Euro USD tengah trending upwards. So kita akan pilih indicator yang berada di dalam trend punya folder. Okay, so kalau let's say the market mana tengah sideways? Canada. Let's say Canada tu sideways kat sini lah contohnya. Okay, so Canada tu tengah sideways. So kita akan pilih oscillators punya indicator pula. Okay, so dia berbeza. Dia bukan ikut chart, dia bukan ikut currency pair apa yang kita trade, but ikut keadaan market. Okay, so bermaksud ada waktu-waktunya kamu akan adjust indicator tersebut. Either kamu akan delete indicator yang tengah trending, masuk indikator yang tengah sideways, macam tu. Okay, so depends on keadaan market semasa lah. Okay, so sebelum kita start, ada siapa-siapa ada soalan ke dulu? Jangan lupa SNR.
Okey Kak. Nanti kita akan apa tu? Webinar hari ni akan lama sedikit lah sebab ada request untuk recap balik topik SNR. Okay. Right. So, untuk tidak membazir masa lagi, kita akan masuklah kepada slide. Kalau ada apa-apa, boleh tanya terus. Okay, boleh tanya terus dalam chat. Okay. So, indikator ni adalah, macam saya akan panggil indikator ni sebagai add-on ataupun benda tambahan lah. Okay, kalau macam kita beli fast food, makanan contohnya apa semua, okay? Bila kita dah order, tiba-tiba cashier tu tanya nak tambah apa-apa ke. Okay, itu add-on lah bermaksud. Kalau tak perlu pun tak apa. Kalau kita rasa tak cukup makanan yang kita order tu, kita tambah. Okay, so bermaksud indikator ni dia bukan tak cakap dia penting, bukan cakap dia tak penting, tetapi jika tak perlu, tak payah. Itu maksud dia. Okay. Master, itu garisan putih ialah indikator zigzag. Yes, correct. Indikator zigzag yang garisan putih tu semua adalah garisan zigzag. Okay, so saya tunjuk yang ni lah. Okay, so ini adalah zigzag dia. So dia ada beberapa fungsi sebenarnya. Macam untuk saya guna dia untuk nak tengok trend market. Okay, sebab apa? Sebab kita senang nak lukis. Contoh kawasan ni, macam mana kita nak tahu dia tengah turun? Okay, kita just connect the dots. Okay, yang ini dengan yang ini. So kita selarikan dia. Macam tu. So dan kita letak sebelah dia. So kita dah nampak market tu tengah menurun. Okay, ataupun kita dapat area sini. 1, 2, 3. Okay. Macam tu. Lepas tu lukis kat bawah dia pula. So bila kamu dah ada garisan tu, kalau garisan ni dah ada, kamu just copy paste je. Jadi lepas kamu dah copy paste, kamu perlu adjust saja. Kamu boleh adjust kat sini pun boleh. Lepas tu nak tambah lagi satu kat bawah pun boleh. Macam tu. Nampak? So bila buat macam ni, nampak kemas chart tu. Kamu boleh nampak, dia dah, bila dia naik sampai sini saja. Bila turun, maksimum kat sini. Separuh jalan dekat sini. So semua benda kamu boleh planning. Itu fungsi zigzag lah. Okay? So kalau contoh macam ni, market tengah menurun. Kamu pun macam, kalau market turun, kita nak sell. Tapi dekat mana nak sell? So kita akan gunakan point-point dia lah. So point pertama, point kedua, untuk kita plot. Point ketiga, keempat ni selalunya untuk kita entry. Okay, so sama juga untuk uptrend. Okay, nampak? Kita tutup, bila kita tutup dia, dia akan nampak kemas kat dalam frame tu. So kita nampak pergerakan naik turun dia. So macam bila kita agak-agak, macam nak buy. Contohnya macam nak buy kat sini. Tapi kita akan nampak, ini kawasan di atas. So tak logik kita buy. Tapi kalau kita nampak macam ada reversal pattern boleh buy kat sini, so kita nampak logik dia di situ, di mana setiap kali market turun dia naik balik. Okay, so itu dia menolong kita untuk memberi guidance, di mana setiap kali ada pergerakan market menaik atau menurun, dia akan selalu berada di dalam satu trend. Okay, it will always be in a kita panggil bahasa kampung dia panggil longkang, ataupun ada in a trench. Okay, so it will always be in a certain range. Naik turun, itu akan jalan jarak yang sama. Okay, so sama juga masa turun, masa tengah sideways jugalah. Okay. RSI stokastik hanya guna bila ranging, betul ke? Betul lah Kak. Memang selalu default. Yes, apa-apa yang kamu belajar hari ni guna default sahaja. Okay, guna default sahaja. Copy paste macam mana kat MT4? Senang. Okay, so saya bagi demonstration. Saya letak je satu garisan. Okay, so bila nak copy paste tu, kamu kena double click dahulu. Sebab sekarang ni dia lock. Dia dalam keadaan lock ni, mana kamu tak boleh buat apa-apa. So double click. Okay, double click tu dia akan keluar tiga titik ni. Bermaksud dia dah terbuka. Kalau ni dia lock, dia tutup. Double click, dia tutup. Bila double click lagi sekali, dia akan terbuka. Okay, so dia ada point yang untuk adjust. Okay, so dari situ kita klik, hold mouse, tekan butang control. Butang control jangan lepas, lepas tu tarik mouse tu ke bawah. Dan dia akan duplicate. So dia akan selari. So tak payahlah buat banyak-banyak kali. Macam dulu, kita dah buat satu garis, kita lukis lagi satu.
Tak sebelah dia. Sama ke tak sama? Dia letak ngam-ngam. Oh, sengit sikit. By the time kita dah habis kat sini, market dah jalan dah. Lambat. Okay. So, copy paste. Tarik ke bawah. Tarik ke atas pun boleh. Okay. Yang gold kalau 15 double bottom boleh buy kan? Double bottom boleh buy kan? Kejap. Mana double bottom? 15 double. Ui, belum siap lagi double bottomnya. Belum siap. So ZZ tu pun kita gunakan untuk chart pattern lah. Mana macam contoh macam double top, double bottom ni. Okay, kita akan gunakan zigzag juga. Okay, untuk mencari dia punya kepastian. Okay, macam contoh kat sini, double top kat atas ni. Okay, top pertama, top kedua. Kadang-kadang kita tak nampak. Okay, so macam mana kita nak tahu ada double top, double bottom? Kita tengok bentuk M. Itu je. Nampak M dia. Naik, turun, naik balik, turun habis. Kalau double bottom, dia akan bentuk W. So, macam tadi, Jaja cakap kat bawah ni ada double bottom kan. So, maknanya dia tengah belum siap lagi lah. Tengah tunggu. Okay, so kita tunggu. Bila dia dah siap, so dia akan ada garisan dia, neckline dia, W dia. Okay, so orang agresif dia akan buy di sini, bawah sini. Konservatif dia akan letak buy stop kat kawasan ni. Sebab dia akan tembus. Naik balik. Okay. Okay. Alright, so masuk balik slide. Kalau ada apa-apa tanya je. Okay. Slide pertama. Okay, indikator pertama kita nak belajar Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. So, mungkin kamu pernah belajar satu indikator kita panggil BBMA. Okay, daripada Abang Omar. Okay, so sebahagian daripada indikator dia tu adalah Bollinger Band lah. Bahagian BB kat depan tu, kita panggil Bollinger Band. Okay, so saya ajar ini dia punya asas dia saja. Okay, bukan yang BBMA punya lah. Ni original Bollinger Band sahaja. Okay, so Bollinger Band ni dia banyak kegunaan. Okay, so Bollinger Band ni paling bagus sekali adalah penggunaan sebagai support and resistance. Okay, ada setengah macam kita. Kita jenis malas nak plot support resistance. Betul, okay? So, market naik, kita dah plot resistance, breakout. Kena plot lagi ke atas, kita jadi malas. Okay, tetapi Bollinger Band ni, dia adalah kita boleh gunakan dia sebagai support and resistance, tapi kita panggil sebagai dynamic. Maksud dynamic tu, dia sentiasa berubah ataupun sentiasa bergerak mengikut harga semasa, current market. Okay, so that is the function of the Bollinger Band. It will show you a resistance and a support based on the current market itself. So kalau current market tengah menaik, support resistance dia pun automatic akan naik. Market tengah menurun, support resistance dia pun akan turun. So kamu tak perlu sentiasa keep plot, buat yang baru. Dia dynamic. Okay, so let's say kita ambil contoh. Kita letak kat chart. Say saya buka chart euro ni kosong. Okay. Biar kita buka lagi satu chart. Make Australian dollar lah. Okay. So let's say for example, okay, Australian dollar. So bila kita nak cari Bollinger Band tu, dia berada di kawasan trend. Okay, Bollinger Band ni berada di kawasan trend. Bermaksud dia punya fokus lebih kepada market yang tengah trending, market menaik dan menurun. Okay, so guna saja yang original yang dia bagi. Okay, kalau takut dah pernah ubah ke apa, tekan jemputan reset, dia akan adjust balik lah. Okay, so di sini saya akan just tukar warna dia sebab saya nak bagi nampakkan lebih jelas. Okay, so boleh nampak dia akan ada 3 garisan saja. Okay, so garisan di atas adalah resistance, garisan di bawah adalah support, garisan di tengah-tengah tu adalah dia punya titik tengah, kita panggil lah. Bermaksud entry point kita berada di atas atau di bawah. Okay, dan take profit berada di tengah-tengah.
Nampak? Simple je. Okay. So kita akan sell di resistance, buy di support, take profit di middle. Okay. So macam mana nak tahu buy ke nak sell ke apa? Okay. Contoh macam keadaan sekarang ni, market dia berada di tengah-tengah, bermaksud tak boleh entry lah, no entry. This is for take profit saja, take profit TP. Okay. So kita akan, kalau let's say market tadi tu dia bermula dari bawah, so kita akan buy di sini, buy di support, take profit di tengah-tengah. So kemudian kita akan tunggu dia naik ke resistance. Okay. Kalau dia naik ke resistance dan dia akan berlega sekejap di atas tu, kita akan cari sell pula sebelum dia turun balik. Okay, so macam ni lah contoh. Okay, market tu menaik dan kita sell di situ, dia akan turun balik. Okay, so turun kita akan take profit di tengah-tengah. Kalau tamak, tunggu sampai ke bawah baru take profit. So sama juga macam sekarang ni, kita buy dari bawah, dah take profit di sini, tapi kalau tamak, take profit di atas. Okay. So fungsi dia agak senang nak faham. Okay, ni secara basic. So dia akan ada dua jenis bentuk. Selalu nampak je satu je, tapi sebenarnya dia ada dua jenis bentuk lah. Okay. So dia akan berbeza bentuk dia. Ada dua cara di mana market tengah sideways atau market tengah trending. Okay. So kalau contoh, okay, ini market tengah trending. Jadi dia tengah menaik. Trending ni kan, okay, dia tengah menaik ni. Market menaik ni, okay. So bila market menaik, Bollinger dia akan terbuka ataupun expand. Di mana support and resistance dia lebih jauh daripada tengah-tengah dia. Okay, nampak dia jauh. Berbanding dengan kalau market tengah sideways. Okay, market yang tengah sideways, nampak support resistance dia sangat dekat dengan dia punya garisan tengah-tengah. Okay, so kalau let's say tengah trending, dia akan expand. Kalau tengah trending ke bawah pun, dia akan expand. So sini salah satu hint di mana kita dah tahu, okay, market tu tengah trending disebab indikator tu dah bermula expand. Ataupun kita sebelum market tu sideways, kita dah nampak, oh market Bollinger Band tu dah start mengecil. So kita nampak, okay, besoknya dia ada chance jadi sideways. So dari sini bila dia jadi kat sini, dia nampak dia dah makin expand. Oh, market dah start trending. Expand lagi, trending. Expand lagi, trending. Sampai dia dah kecil balik. Bila dia kecil balik, dia sideways. Dia kecil balik, dia sideways balik. Kat sini pun sama. Oops. Kat sini. Dia sideways. Okay. So ini fungsi dia lah. Bila kamu guna, kamu nak mencari market tu trending ke tengah sideways. Okay. Simple je penggunaan Bollinger Band. Okay. Tetapi kalau boleh, jangan guna dia sebagai stand alone ataupun jangan guna dia berseorangan begini. Tak digalakkan sangat lah. Okay. So kalau boleh, gunakan bersama dengan teknikal yang kamu dah belajar. Contoh macam Fibonacci ke, support resistance ke. Okay. So bermaksud jangan plot dia dahulu. Maksud jangan plot dia dulu. Okay. Jangan plot dia dulu. Plot Fibonacci, let's say saya nak ambil support resistance contohnya lah. Okay. Let's say saya nak ambil support resistance. Okay. So saya plot support resistance. Sini. Cantik. Okay, kat sini lah. Okay, saya ambil sini low dengan sini kat high satu kat sini. Okay, so saya cari kat sini dan saya nak tengok kat mana saya boleh entry secara sesuai. Okay, so bila kita letak Bollinger Band tersebut, dia pun akan bersilang dengan dengan support resistance yang kita plot tadi tu. Nampak yang ini cantik lah. Okay, so dia silang ngam-ngam dekat resistance. Resistance support resistance SNR yang kita buat bersama dengan Bollinger Band tu. So dua-dua bagi signal sell kat situ. So kita buat sell turun ke bawah. Okay, so ini fungsi Bollinger Band. Okay, so ada soalan tak Bollinger Band?
So dia ada dua ni lah. Okay, so Bollinger Squeeze yang sideways tu. Okay, boleh nampak ada sideways dia. Okay, sekecil je sideways. Alright, so dan lagi satu tu yang apa tu, expand. Okay, expand tu. Bounce dia. Okay, dia akan kat sini. Expand. Okay, so bila market tu menaik, dia akan Bollinger tu pun akan kembang sekali. So bila market tu sideways, Bollinger tu pun kecil. Dia tak besar. So kita dah tahu market tu kejap lagi dia nak expand atau dia nak squeeze. Okay, dan market selalu dia akan berlega-lega di dalam Bollinger Band tersebut lah. Maknanya dia takkan, kalau dia terlebih pun dia takkan jauh lari dia lah. Okay, boleh nampak kat sini. Okay, contoh dia tak lepas, dia takkan lari jauh. Okay, dia kan stay je kat situ within the range tersebut. Okay, nampak kawasan-kawasan dia. So dia akan menolong kita untuk mencari entry point. Okay. Ada soalan untuk untuk Bollinger Band? Tak ada. So Bollinger Band tu nak letak kat mana-mana pun boleh. Sebab apa? Sebab sebenarnya fungsi dia ada dua lah. Okay. Fungsi dia untuk cari trending market, dan fungsi dia untuk sideways market juga. So bermaksud kamu letak dekat pair mana-mana ke, gold ke, silver ke apa ke, dia tak salah. Dan kamu pun boleh adjust ikut time frame mana yang kamu nak. Dia pun akan ikut adjust sekali. Jangan risau. Okay. Okay. Guna untuk scalping. Tak digalakkan Kak, sebab dia sebenarnya untuk mencari trend. Tak boleh guna untuk scalping. Maksud dia trend dia macam ni. Okay, so saya tunjuk contoh trend walaupun dekat M5. Okay, so kita buy kat sini. Selagi dia naik ke atas tu kita hold. Kita hold. Yang ni kita dah berhenti dah sebenarnya. Kat sini dah berhenti. Dia tercah je kita stop. Kat situ. So dari sini ke sini tak sampai 20 pip. Okay, so kat sini kita sell, turun. So sampai sini dah 20 pip. Okay, so sama juga sini kita buy, dan sini kita take profit. Untuk scalping tak sempat, tapi dia base pada time frame, memang kita akan nampak kecil je lah. So boleh je guna untuk scalping sebenarnya. Cuma ikut SOP dia yang betul-betul. Okay, bermaksud buy kat bawah, buy di support, sell di resistance. Okay, boleh guna untuk scalping, cuma base pada time frame mana yang sesuai lah. Kalau dapat time frame M5, kalau kita boleh dapat profit dalam 15 pip, tak ada masalah. Sebab pergerakan kecil je. 15 pip tak sampai 20 pip semua kat sini. Okay, so kalau kita punya spread bawah atas 2, tak lepas lah. Sentiasa floating. Okay, so base pada apa yang kita nak dan apa yang kita nampak kat situ. Okay, so Bollinger ni sebenarnya boleh gunakan di mana-mana lah. Sangat convenient. Okay, dan kamu boleh gunakan di handphone juga. Tak ada masalah. Okay. So, seterusnya parabolic. Right, so if you have any questions, please do let me know. Kalau tak faham ke, nak saya recap balik ke, bagi tahu. Okay. Kalau tidak, Kang, saya pun tak tahu kamu faham ke tidak faham. So, seterusnya adalah parabolic. So, parabolic ni adalah untuk nak tengok trend tu, kita nak tengok penghujung trend. Tu maksud dia, kita nak tengok the end of a trend. Bila trend tu nak habis, kita akan gunakan parabolic untuk bagi indication. Okay, maksud kita tengah nampak market trending naik ke atas, kita dah buy, so sekarang kita nak take profit, nak tutup position kita. Sebab kita nak tengok bila dia nak market tu nak turun balik. So, kita akan menggunakan parabolic. Okay. Tidak, Kak. Kalau boleh guna bahagian bawah dan atas. Jangan guna tengah-tengah. Tengah-tengah tu untuk take profit sahaja. Sebab kadang-kadang dia akan patah balik. Dia tengah menaik, dia hit mid BB, dia turun balik. So kalau akak dah buy kat mid BB,
Terus float lah, akan buy pada harga paling tinggi sekali. So tak logik. Okay. Right, parabolic. Okay. So parabolic ni bentuk dia macam ni lah. So parabolic nama penuh parabolic SAR. So SAR tu bermaksud stop and reversal. Okay, dia akan tunjukkan di mana trend tu akan berhenti dan bila dia akan patah balik. Okay, so parabolic tu okay, macam ni saya nampak, saya tunjukkan gambar yang simple, yang besar lah. Okay, so dia indikator dia simple je, ada titik-titik je. Tak ada benda lain. Tadi Bollinger tu nampak kompleks sikit. Okay, ada 3 garisan yang sentiasa ikut chart. Okay, so parabolic dia titik-titik kecil je. Kalau kalau chart tu tengah menurun, titik tu berada di atas. Kalau chart tu tengah menaik, dia akan berada di bawah. Maksud kalau tengah turun, dia akan menjadi resistance. Kalau menaik, dia menjadi support. Okay, so let's say kita tengok dekat chart. So kalau let's say ada request, kalau ada apa-apa yang kamu nak request saya plot, maknanya letak Bollinger kat goal ke apa ke, bagi tahulah. Okay, so saya akan cuba buat. Okay, so let's say sebab sekarang ni saya random je main ambil je ni. Okay, contoh sekarang ni kita buka USD JPY. Okay, so kita letaklah parabolic tersebut. Parabolic. Okay, so parabolic ni pun berada di kawasan trend, bermaksud dia menunjukkan reversal kepada trend tersebut lah. Okay. Alright, kita buat colour putih juga sebab saya nak bagi clear, bagi nampak kontra dekat belakang background warna hitam. Okay. So nampak macam ni. So bila kita zoom out ataupun bila kita tukar time frame, dia pun akan adjust mengikut keadaan semasa lah. Okay, so nampak kat sini bila market tu tengah menaik, dia akan berada di bawah. So bila market tu tengah menurun, dia akan berada di bahagian atas. Cuba BB kat EJ. Nak campur boleh, tapi kena campur secara logik. Bermaksud dia ada cara, ada logik dia lah. Nanti kejap lagi saya explain. Okay, sekejap kita buka tadi EJ tadi So EJ indicator naik trendline ni apa dia, saya buatkan dulu lah. Okay, so EJ kita letak Bollinger. Nampak? Okay, so sekarang ni tadi dia cakap sell ke atas. Okay, so pagi tadi dia sideways, dari malam semalam ke pagi tadi dia sideways. So market memang kecil. So bila expand tu nampak, bila dia expand, bila Bollinger tu expand, market pun bergerak sangat jauh. Expand lagi, market gerak jauh lagi. Bila Bollinger tu dah mengecil, dah mengecut, dia kecil ke sini. DJ CJ pula. Okay, kejap. Okay, so nampak kan dekat Euro JPY, dia dah bagi signal untuk sell ke atas tu lah. So kita tunggu dia hit mid BB. Kalau dia tak tembus, close kat situ. Kalau dia tembus, sambung je lah hold. Okay, so okay. GBP JPY. GBP JPY. Okay, base kepada Bollinger. Okay, berdasarkan kepada Bollinger, market sideways sebenarnya. Okay, kita zoom in sikit lah. Okay, so market sebenarnya sideways. Ini semua sideways, tapi tadi tu dia dah cakap lah signal sell. Okay, so sini pun ada tweezer reversal pattern lah, bearish reversal pattern. Okay, tweezer top. Okay, dia menunjukkan sell, tetapi masalahnya candle selepas tu semua sideways market. Bermaksud volume tak cukup lah, tak ada orang, tak begitu popular sangat. GBP pada masa ni ataupun yen pada masa ni 3 jam ni dia tak begitu memberangsangkan lah untuk orang trade. Okay, so market sangatlah sendu. Okay, so yang dapat cantik saja hanya pagi tadi lah, di mana dia seret. Okay, so kita buy, tembus, hold, naik sampai sini. Okay, so untuk sell tu, siapa yang tadi sell tu,
mungkin boleh hold, just tunggu dekat mid BB lah. Kalau dia tak tembus, dia akan naik balik. So tapi jarak pun tak besar lah, 30 pip je. Okay, janganlah layer sangat. So dalam 30 pip takkan tak boleh tahan float. Okay, tapi kamu punya profit pun tak banyak, 30 pip jugalah. Okay, sebab cross pair sangat movement kecil je. Kalau market sideways untuk cross pair habis sendu. Sangat-sangat-sangatlah sendu. Slow sikit. Okay. So tadi mana parabolic tadi? Okay. So coming back to the parabolic. Okay, so kalau macam sekarang ni untuk UJ, okay, dari malam semalam hingga tadi dia uptrend. Dia menaik. So kita, macam mana kita nak entry, kita akan kira 3 point. 3 titik. 1, 2, 3. Okay. So bila let's say dah masuk yang keempat tu, itu dia punya signal untuk masuk. Tapi jangan guna dia sebagai dia seorang je lah. Okay, bermaksud bila dah titik yang keempat, kat situlah kamu akan tengok candle. Apa candle tengah buat. Okay, so kalau macam kat sini, nampak engulfing ni cantik lah juga. Okay, ada bullish engulfing. So, maknanya memang pun tengah menaik. Okay, dia bagi tahu je. Okay, dekat kawasan ni dah start boleh buy. So, carilah buy tu. Jangan, buy terus. Okay, tekan. Masuk buy. Tu market tu turun marah. Okay, so bila selagi dia naik tu kita hold position. So tiba-tiba dia keluarkan titik ke atas. Okay, bila dia dah start keluar ke atas ni, kamu dah start nak standby untuk tutup buy tersebut. Okay, dah start nak tutup. Dia tak boleh nak naik lagi dah. Dia akan start nak menurun pula kat sini. Alright, so di sini kamu akan start nak close position lah. So antaranya kamu gunakan engulfing kat sini, bearish engulfing, sebagai hint untuk tutup position buy dari malam tadi. Right, so bila dah start keluar 3, yang keempat tu, okay, dah start boleh nak cari sell. So, boleh je guna engulfing kat sini untuk gunakan sebagai tanda-tanda untuk masuk sell. Okay, tapi macam tadi saya cakap, jangan trade dia kosong begitu saja. Kena ada trend line ke, okay, support resistance ke. Right, so indicator ni dia more kepada add-on. Alright, dah beli snack plate, kita tambah cheesy wedges contohnya. So tak tambah pun tak apa kalau rasa nak tambah. So bermaksud, tapi jangan dah datang kedai, bang, saya nak beli cheesy wedges je. Tu bila kita makan tak kenyang. Salah lah. Okay. So gunakan ni sebagai add-on sahaja. Jangan sebagai main course, jangan sebagai makanan utama kita. Okay. So itu Bollinger Band. Sorry, itu parabolic. Gila, parabolic. Okay, so dari itu parabolic. Okay, ni yang tadi itulah dia cakap 3 titik kita market tengah menaik, dah keluar 3 titik ke atas, so kita dah start nak tutup position kita lah. Dia parabolic ni digunakan untuk cari close take profit kat mana. Okay. Okay, seterusnya ada stochastic. Ada gambar penuh tak ada. Okay, so stochastic ni dia untuk market sideways. Okay, so bila market sideways, dia selalu berlanggar di support and resistance yang sama ulang-alik. Okay, so itu sebab kita nak kena tahu kat mana yang kawasan yang sesuai untuk entry. Okay, so let's say saya gunakan ini. Okay, kita gunakan kawasan ni di mana market tu tengah sideways. Okay, so kita letak pada Bollinger Band kita, stochastic. Okay, so kita akan gunakan level 20 dan 80. Tapi saya suka tambah level 50 sekali. Okay, so dia akan berada di bawah chart. Kat sini. Okay, so
dari sini bila kamu nampak sini, saya letak situ dengan sini. Okay. So setiap kali dia berada di atas dekat kawasan resistance contohnya, berada kawasan resistance, maksud kita ada 1, 2, 3, 4 kawasan resistance ni, stokastik tu pun akan berada di atas. Tak sangat, tak jadi. Ni tak jadi. Ni sini. Okay. Dan bila market berada di bawah, dia pun akan berada di kawasan support. Okay. Nampak? Okay. So bila dia di atas, kamu bila masuknya, bila market tu menaik dan dia tak lepas atas ni, kita akan refer kepada stokastik. Okay. Apa yang tengah stokastik buat? Kalau dia dah start nak menurun, bermaksud candle kat sini pun dia akan turun lah. Okay. Tetapi stokastik ni dia bergerak mengikut candle. Maksud bergerak mengikut candle tu ialah kita tukar kepada 1M1 atau pergi nampak. Bermaksud dia sebenarnya diikut candle. Kalau candle tu naik dia akan hijau. Contoh sekarang ni, okay. Kita tengok. Sekarang kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Okay. Kalau candle tu menaik, dia pun akan tunjukkan menaik ke atas. Nampak? Okay. Selagi candle tu naik, dia pun akan naik. Tapi kalau bila candle tu turun, dia pun akan turun. Bermaksud dia lagging. Dia kena candle tu pergi tahu nak buat apa. So dia sebenarnya jangan gunakan dia sebagai mencari signal. Okay. Tapi gunakan sebagai confirmation sahaja. Okay. Tak boleh gunakan untuk cari signal bahaya. Sebab contoh macam ni lah. Dia akan bertukar mengikut candle. Candle cakap naik, dia pun sibuk. Tiba-tiba cakap naik. Padahal dah berada di kawasan untuk sell. Okay. Kawasan 80 ni sepatutnya dah masuk sell dah. Okay. Tapi kenapa dia cakap naik? Sebab candle pun tengah naik. So, tak nampak kat situ dia punya sell dia. Okay. Right. So, dia mana ni? Okay. So, kita pergi balik kat sini tadi. Okay. Market stokastik ni cantik digunakan semasa market tengah sideways. Market tengah trending tak boleh. Tu sebab dia berada di kawasan oscillator dan bukan di kawasan trend. Okay, nampak ya? So, bila market tengah sideways, maknanya dia repeat. Resistance tempat sama je. Okay. Kamu pun bolehlah gunakan stokastik untuk bagi signal. Okay. Right. Itulah dia. Untuk stokastik. Stokastik simple. Okay, dia berada di atas, kamu sell. Berada di bawah, kamu buy. Dia macam support resistance jugalah. Okay, dia tak banyak beza macam support dan resistance. Cuma dia tak berada di atas chart. Dia berada di kawasan bawah dia. Okay, dia tak effect, dia tak kacau lukisan chart kamu lah kalau tak nak. Okay. Bila guna indicator, tak boleh tukar time frame. Signal ubah-ubah. Okay. So, yang ini adalah kalau mengubah time frame tu ialah kamu. Market tu tak ubah time frame. Kita tengok MT4 tu. Selagi kita tak tukar time frame, selagi tu dia tunjuk time frame yang tu je. Dia tak automatic tiba-tiba kejap lagi tunjuk 30, kejap lagi tunjuk D1. Tak ada. Yang mengubah time frame tu adalah kamu sendiri. Sebab apa? Sebab time frame H1 tak ada signal lah. 30 pula lah. 30 cakap sell lah. Tukar 15 lah. 15 cakap buy lah. Dah tak tahu nak masuk apa dah. Okay? Yang mengubah time frame tu adalah kamu sendiri. So kamu yang kena tetapkan time frame mana yang kamu nak tengok. Okay. Jangan kamu salahkan time frame berubah, signal berubah. Memang tak jadilah. Tak logik. Okay, so kalau untuk intraday, saya tuliskan untuk intraday, dia ada recommendation dia. Okay. Untuk intraday, kejap saya tulis. Untuk intraday, okay.
Okay, analyst dekat H1. Entry di M15. Okay, bermaksud kamu gunakan H1 tu cukup dah untuk analisis. Okay, maksud bila analisis tu ialah paling simple is kamu tengok apa yang berlaku semalam. Dan apa yang mungkin hari ni buat base kepada semalam punya market. Nampak? Okay, so saya ambil contoh ni, saya buat ni simple ni pun boleh. Okay, saya tunjukkan kat sini. Okay, tapi yang ini okay. So saya tunjuk contoh semalam punya. Okay, so semalam dia bermula di sini. Okay, high kat sini, low kat sini. Kamu ambil semalam punya high dan low. Cukup. Okay, high semalam, low semalam. Okay, so pada hari ini, kamu tengok. Dia lepas tak high semalam? Kalau tak lepas, kamu sell. Tengok. Dia lepas tak low semalam? Tak lepas, kamu buy. Itu je. Guna kemarin punya. Guna the day before. Okay, so saya tunjuk contoh hari yang sebelum tu. Okay, this is high. This is low. Okay, high semalam, low semalam. So, kalau tak lepas high, kita sell. Tak lepas low, kita buy. So, nampak kat sini tak ada tembus. So, janganlah buy lagi. Dia dah tembus. Nampak? So, bila dah tembus, biarkan. Tak payah buy dah. Kita dah tahu market dah start menurun. So, kita dah nampak base kepada high low dia. Okay, so high kat sini, low sini. So, nampak? Bila hari yang baru tu, hari ni, high kat sini, low kat sini. Bermaksud high dan low dia berubah. Okay, dari sini dia turun ke sini. Dari sini dia turun ke sini. Bermaksud market dah makin menurun. Simple je. So, kita akan dah tahu market akan lebih kepada selling. Base kepada high dan low. So, kita tengok lagi hari-hari ni pula. High dekat sini. So, maksud makin turun lagi. So, kita akan lebih kepada sell. Tak jangan cari buy. Okay, selagi dia lagi rendah daripada hari yang sebelum, kita cari sell. Lagi rendah dari hari yang sebelum, cari sell. Tu je. Okay. So, untuk trade, betul ke? Itu rahsia dia. Yang ni rahsia kalau orang lain jual, dia jual satu hari RM200. Cakap, dia cerita semalam je. Cerita kemarin tambah lagi kelas RM200. Okay, so itu cara paling simple kalau betul-betul malas. Bermaksud kamu tak nak belajar SNR, tak nak belajar candlestick, tak nak belajar trendline, tak nak belajar apa-apa. Plot high low saja. Buka chart, okay, pilih chart apa yang kamu suka, plot high low. Okay, contoh let's say saya buka Euro USD. Okay, saya guna Euro USD guna kat H. Sebab kita trade intraday, tak payah buka lagi tinggi daripada H1. Sebab kenapa? Sebab H1 tu 24 hours. Okay, dari hujung ke hujung 24 jam. So tak payah nak buka lagi besar daripada tu. Okay, cukup buka H1 saja sebab kita intraday. Okay, so apa yang kita nak? Kita nak tengok low semalam, high semalam. Okay, low kemarin, high kemarin. Okay, so lepas tu letak zigzag. Zigzag tak payah letak, tak payah buat apa-apa pun. Okay, letak zigzag. Apa yang kamu nampak? Resistance jadi support. So, buy. Sebab apa? Sebab pertama, resistance jadi support. Sebab kenapa buy? Sebab pertama, market menaik. Itu dulu. Jangan tengok ini dulu. Market menaik. Low, higher low. Low makin tinggi. High dia pun makin tinggi. High, higher, high, higher, high. So, hari ni kita membeli. Kita dah tahu kita akan buy kat sini. Berdasar kepada low yang sebelum. Kemudian, resistance menjadi support. Maknanya, market tu tak boleh nak turun lagi dah daripada harga ni. Buy je lah. Buy. Cikgu saya dah buy. Berapa jauh nak profit ni? Seminggu boleh.
Janganlah seminggu. Tengoklah high. High 1, high 2. Bila dapat high 1 dan high 2, kamu buat apa? Lukis. Sambungkan je. Kalau malas pun tak apa. Sambungkan dua tu, right click, tukar ray. Tekan je ray. Dia lukiskan sambung. Dia sambungkan terus. Apa yang dia bagi? Dia bagi take profit. Nampak? Bila market tu cecah je, dia terus berhenti. Dia tak nak turun lagi. Dia tak nak naik lagi dah. Kamu pun jangan degil. Boleh naik lagi ni. Boleh naik lagi ni. Market dah bagi tahu signal sini berhenti. Tak nak naik lagi dah. Turun balik. Bila dia turun, kamu pun tanya, cikgu berapa jauh dia turun? Sama macam tadi. Plot 2. Letak ray. Dia pun tunjuk mana dia nak berhenti. Tunggu je lah. Sambung balik. Buy lagi sekali. Okay. So, ini kamu analisis secara kosong. Bermaksud kamu tak menggunakan apa-apa langsung. Okay. So, bila benda ini sangat simple. Bila kamu faham yang ini, bila kamu belajar support resistance, candlestick, trend line, channel ni semua, kamu akan nampak lagi clear lah. Okay. Itu maksud dia. Okay. Dia baru perasan. ZZ saya lain. Okay. So, itu saya punya ZZ sendiri. Ada custom ZZ saya lah. Okay. Saya tunjuk. Okay. ZZ dekat close. Dia berbeza sedikit. Dia tak berikut high low. ZZ yang original dia akan ikut high low. Sebab bila ikut high low tak cantik. Betul? Sebab kita nak plot. Betul, trend line. So, kita nak cari close. Lagi cantik. Kita gunakan body. High low dia guna shadow. So, dia akan kita panggil distortion ataupun apa tu? Ada noise. Kita panggil distortion noise. Okay, dia akan tak begitu cantik sangat lah. Okay. Kalau nak yang saya punya, beritahu saya PM saja. Ini saya bagi indikator tu. Jangan risau. Okay, RM50. Ini saya bagi PM nanti ingatkan saya selalu lupa. Okay. Ni minta aja kat saya, ni saya bagi. Okay, tak ada masalah. Okay. Check this. Okay. So, nampak fungsi dia. Okay. So, itu sebab kita selalu sebenarnya kalau bila belajar ni, dia tak boleh belajar hari ni, besok terus implement. Dia tak jadi. Kamu kena belajar, tengok apa yang berlaku kepada benda tersebut. Okay. So, antara training wheels yang cantik adalah seperti zigzag. Okay. Sebab zigzag ni dia, kalau let's say saya padam zigzag, kamu tak nampak, dia berhenti kat tempat yang sama. Okay. Ni sebenarnya adalah hint. Okay. Bila dia punya high tu dah tak makin tinggi, dia ada hint di mana bila hint dah nampak kat sini, high dia makin rendah. So, market akan drop. Okay. Itu maksud dia lah. Kalau trade guna phone je, zigzag tak jadi kot bos. Zigzag tak ada. Ada ke tak rasa macam tak ada. Ada zigzag je. Saya pun dah lupa. Dah lama tak guna dah. Indicator zigzag tak ada. Zigzag tak ada sebab dia dalam custom. Dia tak ada. Zigzag tak ada. Tak ada. Okay. So, kalau boleh trade guna laptop, guna phone ni, sebenarnya guna phone ni adalah sesuatu yang memalaskan ataupun benda yang sebenarnya tak boleh guna phone ni. Bahaya. Sebab kita just tengok, kalau contoh let's say saya tengah tengok phone, saya nampak ni saja. At this moment. So, cakap, market tengah sideways. Padahal market tu sebenarnya tengah turun. Okay. So, it is not actually a good idea. Phone ni sebenarnya untuk emergency saja. Maksud kalau macam kita tengah keluar ke dalam kereta ke contohnya, yes, baru kita akan
login dekat phone dan monitor market. Okay. So, sebenarnya analisis semua kena buat di PC. That's why saya selalu bagi template dalam group. Okay. Buat analisis, plot dekat PC, dari situ kamu plan nak buat apa. Tab Windows macam mana? Kalau tab Windows, tab Windows dia ada dua jenis. Windows tab ni ada dua jenis. Dia ada yang full window base, lagi satu yang Windows Mobile. Okay, macam mana nak detect? Windows Mobile ni exe file tak boleh install. Dia ada apa tu? Dia ada App Store. Maksud application semua kena cari kat store macam phone. Kalau nak yang Windows Mobile yang penuh is yang tak ada App Store punya, maknanya file apa-apa yang kamu install tu full version. Bukannya application punya, bukan phone punya version. So selalu ramai orang terkena masa Surface keluar. Ada Surface yang Surface Pro is PC base, Surface biasa tu tablet base. So bila buka tablet base nak install MT4 tak boleh. Sebab semua adalah application. Semua kena buka dari store. Okay. Bagus Kak. Dah faham, bagus. Fibo boleh ulang. Boleh saja. Sekejap lagi kita ulang Fibo dan kita ulang SNR tu. Saya rasa SNR tu simple je. Okay. SNR tu dia ada beberapa cara lah. Saya baru nak beli Surface. Okay, bagus. Kalau nak beli Surface, kamu tanya staff dia, application ni full boleh install full version, maknanya exe file lah. Exe file Dia tuliskan kan, takut tak faham tengok ni. Exe file. .exe file. Okay, dia kena boleh install file yang ini, exe file. Sebab MT4 kita ni, MT4 PC adalah exe file. Okay, dia kalau dia cakap tak boleh, bermaksud tablet tu kena buka, kena install application daripada Google Store ataupun Windows Store. Ada Windows Store kat sini. Microsoft Store. Okay, so lagi satu, yang version lagi satu tu dia akan menggunakan Microsoft Store, which is yang inilah. Application semua akan berada dalam sini. So dalam sini MT4 tak ada lah. Okay, dia macam mobile. Okay, so satu tu lagi dia akan gunakan ni saja. So tak boleh untuk install MT4. Okay. Okay. Tapi kalau nak mencuba tablet, saya kalau macam saya suka guna Apple punya tablet. Satunya sebab Apple punya tablet, iPad. So bila guna iPad, kamu sebenarnya boleh buka 4 cat serentak dekat iPad. Maksimum 4 cat serentak boleh buka kat iPad lah. Okay, sebab iPad dia punya application dia sendiri dan dia akan berbeza sedikit daripada iPhone. Tapi yang paling best, feature yang paling best kat iPad atas MT4 ialah dia boleh buka 4 screen, which is 4 cat serentak. Paling best. Okay. So, kembali kepada tadi kita nak bercerita tentang Fibonacci sedikit dan SNR sedikit lah. Okay. So, Fibonacci, kita cerita Fibonacci dulu senang. Fibonacci dia kena ikut trend. Okay, first kali detect market tu tengah trending ataupun tengah sideways. Macam ni cantik market tengah trending menaik, trending menurun. Okay, so kita gunakan contoh trending menurun ni lah. Sebab dia jarak sedikit. Macam ni dia terlalu dekat. So kamu sentiasa adjust ataupun sentiasa tarik Fibo secara buat baru tak cantik. Penat lah, boleh tapi dia penat. Okay, so saya tunjuk contoh dekat sini. Okay, kawasan ni. Okay, so first kali kita nampak market menurun. Okay, so kita tarik daripada high ke low, tarik je. So market naik daripada atas ke bawah. So sekarang ni kita nak tengok berapa tinggi dia boleh patah balik. Okay, so untuk tarik tu, kamu kena
macam ni. Market tu dah kena patah balik. Baru kamu boleh tarik Fibo tu. Macam pagi tadi ada seorang tanya, cikgu dah boleh tarik Fibo ke belum? Market masih turun lagi tu. Dia tarik, chart tu turun lagi, dia adjust. Dia dah siap kat situ, tiba-tiba chart tu turun lagi, dia adjust lagi. Jadi tak cantik lah. Okay? So, apa yang kamu buat ialah, tunggu dia dah start menaik, baru kamu letak. Supaya kamu tak perlu adjust lagi dah kemudian. Okay? So, kecil-kecilkan. Kecilkan kat sini. Okay, so kamu akan nampak, kamu nak tunggu berapa tinggi dia boleh naik sebelum sambung turun. Okay, itu dia punya fungsi dia lah. So, untuk entry point dia akan ada beberapa cara. Cara agresif, cara konservatif. Okay, so kalau cara agresif, masa market tu menaik, okay, maksud, okay, contohnya market naik sampai level sini kan. Okay, dah contoh kan. Contoh dia dah tengah kat sini, market tu tengah naik first level 23. Dia dah letak pending order kat sini. Sell limit. Itu maksud dia, okay. So kalau contoh market tu dah naik 38, dia letak sell limit kat sini lagi. Itu agresif. Okay, selagi market tu naik, selagi tu dia letak limit, sell limit, sell limit, sell limit, sell limit. Itu agresif. Okay. Maknanya dia nak cari entry setinggi yang boleh. Okay, so kalau konservatif, dia biar market tu tembus dahulu. Maknanya kita nak entry kat 23 point up, tapi kita akan tunggu market tu cecah 38. Maknanya dia dah tembus ke atas, okay, kita akan letak sell stop. Kalau let's say contoh tu market tu naik lagi ke 50, okay, kita akan letak sell stop dekat sini. Okay, market tu naik. Okay. Bila dah cecah kat sini, baru kita letak. So, bermaksud apabila market tu turun saja, entry semua akan terbuka. Pop, masuk. Okay, itu cara paling selamat. Okay, so apabila kamu dah ada position, maknanya position pertama tu dah buka dan market dah start nak menurun, okay, kamu boleh padam Fibo tu. Lepas tu kamu buka yang expansion punya pula. Okay, sebab kamu nak mencari entry point. Kat mana kamu masuk sell tadi tu, kamu letakkan. Sebab dia ada 3 point kat sini. Fibo yang tadi first ni dia ada 2 point saja. Adjust yang ini ada 3 point. So, bila dah letak, kamu just tunggu je lah. Take profit 1, take profit 2. Okay, so kalau take profit pun dia ada 2 jenis. Cara agresif dengan konservatif. Okay, cara konservatif, sampai je dia tutup, dia diam. Dah settle. Okay, maksud dia dah tunggu TP. Dia letak, okay, TP saya kat sini. Market tu turun, langgar, terus tutup. Dah, tutup buku. Okay, agresif punya, dia tunggu market tu tembus. Okay, nampak ada tembus kan? Dia tembus, dia letak stop loss kat sini. So, nampak sini, market tu tembus. Tembus ke bawah kan? Dia letak stop loss kat sini. So, apabila market tu patah balik, langgar stop loss, tutup semua position dia. Dapat pada jarak yang paling jauh sekali. Okay, itu cara dia lah. Okay, so itu cara nak gunakan Fibonacci. Lagi dia turun tu, kita adjust. Kita turun, adjust lagi. So, bila dia naik balik, kita tak panik. Tiba-tiba dah tahu, dah tutup. Okay, dah close, siap, biru lagi. Betul, dah settle. Tak payah buat apa lagi dah. Okay, so support resistance pula. Okay, so support resistance, dia ada banyak cara nak plot. Okay, dia ada banyak cara nak plot. Tapi, yang paling senang is kamu gunakan nombor genap. Fibo retracement macam mana mau tarik. Okay, lagi sekali Fibonacci. Okay, first kali untuk Fibonacci saya guna contoh yang sama lagi. First, tengok dulu trend. Kalau market menurun, Fibo kamu akan tarik dari atas ke bawah juga. Okay, ikut trend. Dari atas ke bawah. Kalau market menaik, okay, dari bawah ke atas. Okay, nampak
Okay, kita gunakan yang ni dari atas ke bawah. Okay, so kita nak tengok berapa tinggi dia boleh naik. Okay, Fibonacci dia guna highest and lowest. Sebab dia automated. Kamu campak je, dia akan cari sendiri. Dia tak boleh guna open close, tak boleh. Dia akan pergi ke high tu. Kalau kamu letak dekat-dekat, dia akan automatic. Dia akan lekat sendiri macam magnet. Saya buat. Dia akan lekat sendiri. Okay, so kamu tak perlu risau. Okay, Fibonacci tarik high low. Okay, dan kita nak tunggu dia punya retrace. So, bila dah dapat retrace tu, masuk position. Dah masuk position, apabila dia dah tembus level kosong, kamu dah boleh buang. Okay, bila dah tembus level kosong tadi kan, okay, dah buang dan kamu adjust balik untuk retracement punya pula untuk tak cari take profit. Itu je. Okay. So, Fibonacci dah SNR. So, SNR punya cara yang paling senang ialah kamu ambil nombor genap. Big round number kita panggil. Okay, kalau macam contoh euro. Saya padamkan semua dulu. Okay, so contoh euro USD. Okay, kamu ambil nombor genap, nombor bulat lah. Berdasar kepada current price. Okay, berdasar kepada current price, kamu letak kat atas satu, kat bawah satu dulu. Okay, dan kamu genapkan 4 desimal. 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau macam kat sini maknanya 1.1 lah. Okay, kalau ke bawah sini 1.09. Okay, so dia akan dalam jarak 100 pips. 100 pips. Okay, so kalau ni dah terlalu dekat dengan current price, kita tambah lagi satu ke atas lah. So this is 1, 1. Okay, 100 pip. Kira balik. Betul ke tidak? Okay, 100 pip. So this is your big range. Big round number. Okay, so dalam big round number tu kita akan letak minor pula. Minor ni terpulang. Dia ada banyak cara. Ada yang suka 10 pip. Okay, so 10 pip dia akan macam inilah contoh saya buat 99 98 97 96 95. Okay, saya ambil contoh sikit lah. Ni 10 pip. 10 pip ni mau juling tengok lah. Okay, so 10 pip gunakan di time frame yang lebih kecil untuk scalping. Okay. Apa soalan tadi tu? Apa kegunaan SNR? Okay, so kegunaan SNR ni adalah untuk mencari dia punya tinggi dan rendah dia. Maknanya dekat mana yang dia akan reverse. Paling tinggi, berapa tinggi dia boleh pergi sebelum dia reverse balik. Okay, so kalau contoh let's say kita gunakan yang normal punya lah. Yang guna yang kecil ni tak cantik sangat. Okay, so saya gunakan yang normal punya. Okay, setiap 20 pip. This is a normal one. Okay, so nampak setiap 20 pip ni kita zoom in. Okay, kita boleh nampak di mana market tu dia akan pergi dan berhenti sekejap kat kawasan-kawasan tersebut. Okay, so this is the pit stop dia lah. Di mana kalau contoh tu kita tahu market tu tengah menaik. Okay, market tengah menaik. So kita akan cari pit stop tu untuk buy. So dengan cara paling simple, breakout, retrace, buy. Okay, so breakout, retrace, buy. So breakout,
retrace, silap. Retrace by. Okay. So itu fungsi dia lah. Lain-lain currency, lain punya minor pip set. Okay. Kalau macam currency pair, dia lebih kurang sama sebab semua currency pair is 4 decimals kat belakang kan. Kecuali USD JPY lah. Ataupun Euro JPY ke GBP JPY. Okay, so dia punya nombor kan berbeza sedikit. Tapi sama je. Okay, ambil 4 nombor. Tu je. Dan kamu akan, kalau let's say kamu takut salah buat, kamu kira daripada atas ke bawah ni kamu kira. Dia kan dalam 20 pip ataupun 200 point. Cukup. Dari situ kamu adjust, belajar macam mana nak trade. Belajar add in trend line. Sebab kamu akan cari tempat persilangan, maknanya dekat point mana SNR tu dan trend line tu berjumpa. That is where the most best position to trade in. Kawasan tu paling sedap nak masuk position. Di mana whichever yang trend line dan SNR tu berjumpa. Okay. So those are the best points for entry. Okay, especially for smaller time frame lah. Bigger time frame pun boleh, tak ada masalah. Cuma kamu akan masuk lambat. Sebab saya nak siap candle tu lambat. Leceh. Okay. Hari ni banyak soalan. tak tersempat nak jawab. Slide pun tak habis. Tak apa. Nanti siapa yang nak slide, beritahu lah. Saya bagi slide. Okay. Alright. Kita pun dah habis masa. Dah lebih masa dah pun. Kalau ada apa-apa soalan? Sama-sama akak. Dia kena selalu berinteract. Selalu berjumpa macam ni. Okay. Selalu masuk kelas. Selalu join. Selalu bertanya. Bila bertanya, saya akan cerita panjang lebar. Cara saya is, saya akan membebel. Cerita saya membebel. So, panjang cerita tu akan keluar. Dan mungkin ada benda yang sebelum ni saya lupa nak cerita. Masa ni saya akan cerita juga. So, itu pun point yang bagus di mana kamu kena selalu ingatkan saya. Tanya banyak-banyak kali. Okay? Alright. Sama-sama. Okay? So, hari ni kita habiskan kat sini je lah. Sebenarnya indikator tu ada lagi 2. Ada RSI dan ada Ichimoku. Ichimoku ni kalau kita belajar, dia bercelaru lah. Macam hari tu saya tunjukkan dia bercelaru. So, jangan buat dululah. Okay. RSI ni dia macam stokastik tadi. Tapi saya lagi suka guna stokastik berbanding dengan RSI. Okay. Ichi terlepas. Tak apa, nanti kita cuba hempap sesi webinar yang seterusnya. Sebab sesi US dollar, sesi yang last kali, sesi US dollar tu dia tak banyak topik, dia tak banyak. So yang itu 15 minit dah habis. So kita ada 45 minutes free lesson. Boleh tanya pada masa itulah, which is Khamis depan. Okay, Selasa depan fundamental. Itu paling banyak membebel. Chat tak tengok lah. Okay, hari Selasa depan, which is our fundamental class, which we will focus more towards economy. Okay, setiap negara ekonomi dia apa. Yes, fundamental ni ramai trader tak suka. Saya pun dulu tak suka fundamental. Bila dengar je saya elak. Saya tolak tepi. Tetapi bila dah belajar fundamental, it is actually fun to understand because kita bercerita tentang ekonomi negara. Apa import export sesebuah negara. Apa yang boleh menggerakkan mata wang dia. Yes, the effect long term. Okay, effect dia lebih kepada long term dengan fundamental tu lebih kepada long term. Bermaksud kita tahu trend market. Macam contoh macam sekarang ni, China affected sangat teruk. So bila China affect dengan virus tu, apakah negara-negara lain yang ter-effect daripada China? Diorang pun akan ada negative impact. So benda-benda ni yang kita akan cerita hari Selasa nantilah. Harap semua boleh masuk hari Selasa malam Selasa. Okay. Takkan pergi beraya pula. Okay, semua mesti ada kat rumah kan. Saya pergi beraya, saya report. Okay, so
Minggu depan macam biasalah, Selasa dan Khamis juga. Indicator time frame tak boleh ubah-ubah. Ya. Yeah. Betul Kak. Jangan ubah time frame. Okay. Kita akan start pening sebab kenapa kita ubah time frame? Sebab time frame yang kita tengok tu tak ada signal. Tu sebab kita tukar time frame lain lah. Mungkin kecil ada time frame ada signal. Bila kita tukar kecil, trend dia berbeza. Kita dah takut. Tengok H4 bullish, tengok M5 bearish. So jadi macam alamak nak ikut mana? Okay, so cuba fix dekat time frame pada yang kita nak dan fokus kat situ. Okay, yes. Intraday fokus kat H1 cukup dah, tak sampai H1 saja cukup. Tapi nanti kita akan explain lagi lah sebenarnya H4 untuk tengok trend. Tapi untuk masa ni, untuk beginners dulu, just fokus kat H1 pun dah cukup sebenarnya. Guna H1 just tengok semalam. Kalau H4 kita nak tengok last week, what happened last week and what the market can bring us for this week. Contoh macam saya tunjuk macam ni lah. Tunjuk dekat UJ. Okay. So UJ kita buka H4. Okay. So saya dah buka H4 ni. Setiap period ni adalah seminggu. Okay. So ni minggu lepas punya low, minggu lepas punya high. Okay. So minggu ni nampak low minggu lepas. Tetapi high dia tak tinggi. Bermaksud dari sini kita dah pergi ke sini. Low tu makin tinggi dah bagus. Tapi high tak bagus. Apa indication kat sini? Bermaksud ada chance minggu depan market tu boleh turun. Dan naik sini, ada chance dia boleh turun. Sebab tinggi dia tak cukup tinggi dah. Okay, dia akan ada reversal. So itu yang kita gunakan H4 sebenarnya. Tapi sebagai permulaan tak perlu belajar yang itu dulu lah. Guna H1 pun cukup. Tengok semalam dah cukup dah. What happened yesterday then what might happen today. Okay, so kita guna high low semalam. Okay, so tengok hari ni, nampak high hari ni masih tak lepas high semalam. Dan kita tengok kemarin pun sama, makin rendah. High kemarin ke high hari ni. High kemarin kepada high semalam kepada high hari ni. Nampak market dia dah start nak menurun. So dia time frame kecil pun dah hint. Time frame besar H4 tadi dah hint awal-awal. Minggu lepas dia dah beritahu dah. So hint dia semua sama. Cuma kita nak kena analysis which one is best. Kalau SNR, yes, you bet is lagi sesuai guna SNR, sesuai guna high dan low. Open dan close. Guna body lah. Okay. Kalau SNR guna body. Kalau Fibonacci guna shadow. Guna open price and close price. Okay, so nampak UJ dia dah start nak menurun. So kalau let's say yang ini tak lepas, then maknanya dia dah boleh turun lagi dah. So dah boleh standby nak cari sell. Okay. Okay, hari ni makin best. Makin ramai yang bertanya-tanya. Okay, so this is what I like when we are doing a webinar lah, which is banyak pertanyaan. Okay, so interaction tu sangat-sangat penting bagi saya. Sebab saya nak tahu apa yang kamu tak faham, apa yang kamu faham, apa yang kamu nak tahu. Okay, so thank you for coming for today. Okay, kita dah almost sejam setengah dah, tapi tak apa, no problem. Okay, thank you for coming. Okay, dan selamat Hari Raya, hari Sabtu, hari Ahad ni kan. Ahad ni Hari Raya, hari Isnin Hari Raya. Okay, so selamat Hari Raya. Dan hari Selasa, kalau boleh hari Selasa kita teruskan je lah, sebab 1 jam je. Waktu malam sekejap, 1 jam, pukul 9, pukul 10. Okay, sebab saya tak nak skip satu hari tu jadi tak best. Sebab dia punya pengajaran dia is one cycle, 1 bulan punya cycle. Kalau yang siapa yang terlepas awal-awal tu boleh datang balik bulan depan lah, kita akan start balik dia punya course dia. Okay, thank you Kak Skaping. Elok 15 minit cikgu kan. Assalamualaikum. Salam. Bang. Ya.
Nak tanya ni bang, kalau Fibonacci label tu kita boleh set auto open load ke atau close load? Kita boleh label Oh, dia, kita boleh set auto open load ke? take profit lah. Dia Take profit. apa tu, maknanya kamu letak take profit dekat situ, kat level Fibonacci tersebut. Macam tu Oh, maknanya. dia dia tak boleh UA macam auto dia open yang label tu, dia kalau bila track auto Tak, dia open load. itu kena kamu kalau nak macam tu, dia kena cari orang yang boleh buat encoding. Siapa yang boleh buat Oh, encoding, dia boleh tolong adjustkan, sebab dia dah bagi level tu lah. Which is the level tu, bila market cecah je, sebab level tu tak ada harga. Kita gunakan oh dia tu. SNR baru kita nampak harga. Macam ni kita baru Oh, nampak harga. So kalau macam tak sesuai, sebab dia takkan nampak mana harga tu, kat mana dia nak entry. So kena ada encoding dia sekali lah. Dan sebab Fibo ni dia adjustable, so tak cantik, tak ngam. Dia bahaya. So oh, dia adjustable, so dia tak boleh nak kita auto ada position terus kat situ. What can you do? The least that you can do is you do pending orders. Pending oh, order cantik sebab kamu nampak harga direct. So kamu buka new order, buka pending order, letak terus harga. Dah cukup. That one is the most accurate. Sebab kalau guna oh, auto macam tu, dia bahaya sebab Fibo ni sentiasa berubah-ubah. oh. Tapi dia Ah, time frame yang mana Fibonacci boleh dia good result bang? Fibo dia tak ikut time frame, dia ikut trend. Kalau kamu nampak ada trend dekat H1, boleh letak kat H1. Nampak trend dekat H4, letak kat H4. Macam contoh sekarang ni, H4 sideways. Tak boleh letak lah. Tak cantik. Kalau let's say kat Oh, H1, kamu nampak ada trend kat H1 macam ni, market tengah turun. Okay, boleh lah. Tarik ke bawah. Kita nak tengok berapa banyak dia boleh naik sebelum sambung turun balik. Itu cara dia lah. ya. Ha, Terima kasih bang. okay, sama. Okay, so Bang, bila ah, bila ada kelas expert advisor. oh, E, EA. EA punya kelas. Saya nak kena cari orang dulu. Nak kena cari orang untuk mengajar. Ada orang ada yang specialty. Tengok kalau dia sudi nak mengajar dengan untuk saya akan buka kelas tu lah. Saya akan buat. Saya Ya. boleh buat. Tak ada masalah, saya akan cuba. Orang yang buat Ada. EA tu ada orangnya. EA tu base, EA tu konsep tu okey ke bang untuk kita trading tu? Okay, EA ni dia macam ikut idea. Apa idea yang kamu ada, kamu convert menjadi physical item. So benda tu dia custom. Dia takkan ada satu yang tetap. Macam contoh let's say saya punya macam EA tu, sebab dia robot, dia base pada apa yang kamu nak cakap. Kalau kamu cakap okay, saya nak market tu setiap 50 pip saya nak ada position. So dia base pada apa yang kamu komen. So dia lain, dia berbeza sedikit. Dia ada sebab dia ikut apa yang kamu nak. So dia kena base pada apa yang kamu rasa, apa yang kamu nampak dalam market tersebut. Macam contoh yang saya punya, sebab saya guna SNR. So macam saya akan buat custom indicator lah. Macam saya punya custom indicator, saya tunjuk sekejap. Dia akan base pada market value. Betul Okay. So market value macam ni. Dia akan tahu berapa tinggi, berapa rendah market tu boleh pergi, dan kita enter secara manual. Macam ni dia akan beritahu awal-awal berapa tinggi dia boleh pergi, berapa rendah dia boleh pergi. Dia macam dia SNR lah, cuma dia akan base pada setiap hari dia akan berbeza. Jadi dia bila ada marketing dia awal yang bagi signal bang. Lepas tu itu kamu tambah sendiri, boleh tambah sendiri. Dia akan cakap, bagi alert. Dia akan cakap okay, dah sampai resistance 1, dah sampai resistance 2. So it's up to you, kalau nak terus entry, kamu tambah lagi dia punya encoding dia lah, automatic entry. Ada setengah orang dia suka manual sebab dia nak tengok dulu Oh, ya. boleh entry, logik tak nak entry.
Oh, Okay. lagi satu tanya bang. Ya. Nanti currency strength tu, Currency strength. Okay. currency strength tu efek macam mana dengan kalau kita buka lot apa semua? Betul ke Okay. dia kalau strength tu Cur- tinggi? Currency strength dia, okay, saya tunjuk saya pun ada juga saya punya currency strength. Dia akan satu masalah currency strength is kamu tak tahu dia tunjuk time frame apa. Nampak Oh, tak? Nampak tak? ya. Okay, contoh let's say saya sekarang kat 15, saya tukar time frame. Okay? Ini dia akan berubah. Okay, jap. Jap. Macam saya punya ni, kamu takkan tahu dia tunjuk time frame berapa. Maknanya macam contoh sekarang ni, okay, cakap Japanese tengah kuat kan? Ah, Dekat time frame mana? Kamu takkan tahu. Nampak? Tetapi kalau macam saya punya sebenarnya boleh nampak sebab saya boleh custom. Say currency strength, input, saya letak, okay. So macam ni, yang macam ni sekarang saya tunjuk D1. Kalau let's say saya okay. tukar M30 contohnya, okay, dia akan ubah. Okay. So currency strength tu dia akan kamu akan pandai guna jika kamu tahu time frame berapa. Kalau kamu tak tahu time frame, macam tengah-tengah lah. Dia Okay. ada cara ke bang kita tahu yang currency strength tu efek pada time frame apa yang regularly? Dia ikut kepada apa yang kamu trade. Kalau kamu trade scalping, takkan kamu nak tengok monthly, kamu takkan tengok D1. Tak logik. Dia ikut apa kamu trading. Kalau kamu scalping, kamu akan tengok strength kepada H1 ke bawah. Kalau kamu swing, kamu akan tengok H4, daily, dia akan berbeza. Jadi karena ya currency strength tu tak ada kan atas different time frame. Yang secara general dia tak ada boleh berubah, tapi macam saya punya ni saya boleh ubahkan lah. So saya akan nampak time frame besar dia akan berbeza, time frame kecil dia akan berbeza. Kamu kena cari currency strength yang boleh ubah time frame. Kalau tidak, salah nanti. Kamu sebab kamu tak tahu apa yang kamu tengah tengok. Okay. Oh ya oke bang. Kalau macam ni kita nak cari mana bang? Abang boleh kongsi ke atau Boleh. Nanti kamu PM saya, minta ingatkan saya, kamu PM saya, cakap kamu nak currency strength, nanti saya bagi. Jangan risau, boleh saya bagi. Betul kamu letak sendiri dekat MP4, kamu nampak macam mana nak guna. oke bang. Oke. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, so terima kasih semua datang. Okay. Next class is hari Selasa nantilah. Okay. So, kalau apa-apa boleh PM, jangan risau. Boleh PM, boleh cakap dalam grup. Okay. So, recording nanti macam biasa kita akan letak di YouTube. Dan kita akan link balik kepada grup Telegram lah. Okay. So, Assalamualaikum dan good evening. Selamat Hari Raya. Dan kita jumpa minggu depan hari Selasa. Okay.